Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia yang bernadi. Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas pada malam ini untuk mengharmonikan ekonomi negara. Itu suluhan dan juga penumpuan yang kita berikan dalam segmen naratif khas untuk kita membawakan sudah pasti berkenaan tentang stakeholder yang terlibat secara langsung dalam hal ini iaitu pengguna dan juga masyarakat di peringkat akar umbi. Apa yang kita bawakan pada malam ini berkolerasi daripada pengumuman dan juga perangkat oleh Jabatan Perangkat Malaysia menunjukkan sehingga 3% inflasi mereda kadar kenaikan itu disebabkan oleh faktor-faktor dorongan makanan dan juga minuman yang bukan beralkohol. Jadi perkara ini menimbulkan persoalan apakah antara inisiatif dan juga gerakan yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga kementerian yang terlibat secara langsung dalam memastikan agar isu kos sara hidup dan juga isu-isu kepenggunaan ini akan dapat ditangani bersama. Secara eksklusif pada malam ini, naratif khas saya mengalu-alukan dan juga berbesar hati untuk bersama Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup kini dikenali sebagai KPDN. Assalamualaikum, apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami dinanti-nantikan oleh penonton-penonton kita dan juga sudah pasti dalam golongan pengguna dan juga seluruh masyarakat Malaysia. Datuk Seri, kita terus saja mulakan berkenaan tentang kesaan, aduan dan juga mungkin suara daripada pihak masyarakat di peringkat akar umbi yang menyatakan bahawasanya kos sara hidup yang semakin meningkat, harga barang yang tinggi dan sebagainya. Ini mungkin akan banyak dijawab kerana kita perlu melihat persoalan berkenaan perihal bagaimana kita menangani masalah ini supaya sekurang-kurangnya tujuan mitigasi itu menjadikan kos barangan itu affordable dan juga kompetitif, Datuk Seri. Terima kasih di atas undangan pada malam ini. Satu tugas murni yang mencabar dan saya dan pasukan kementerian sedang melakukan yang terbaik. Isu kos sara hidup ini suatu yang menjadi mission Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Acap kali beliau bercakap dalam kabinet ini tumpuan kerajaan. Maka dengan itu KPDN pantas dan segera mengambil cabaran itu. Lalu kita telah kenal pasti tentang isu kos sara hidup. Kalau kita berjalan di mana-mana pun, ini sebagai saya melatari perbahasan pada malam ini, ada keluarga yang selesa membawa anak isteri mereka minum kopi di Starbucks atau Coffee Bean, menyambut hari jadi di KFC ataupun McDonald. Mereka nampak harga itu, harga kopi di Starbucks tak samalah di warung Pak Mat di kampung Ulu Tembeling mungkin. Jauh beza. Tapi segmen ini mereka nampak harga itu dan mereka bayar. So kita tidak sentuh kumpulan ini. Kerana sebagai kementerian yang menjaga perdagangan dalam negeri, biar ekonomi tempatan ini grow. Dia mesti berkembang. Purchasing power itu mesti digalakkan. So ekosistem itu jangan kita ganggu. Maka golongan yang mampu, golongan yang mereka bersedia membayar menu yang walaupun harganya agak tinggi, ada marketnya, ada pasarannya. So lot-lot kedai atau premis perniagaan ini mesti terus hidup. Mereka membayar sewa yang tinggi, menggaji pekerja, dan ekonomi itu biar berkitar dengan sihat. Saya dan kementerian kita fokus kepada segmen masyarakat iaitulah B40. Dan di bawah itu ada lagi miskin tegar. Dan sekarang ini mengikut DOSM Jabatan Perangkaan kena perhatikan juga M40. Kalau tidak dijaga dengan baik, mereka juga akan jatuh kepada B40. Maka dengan inilah kita melihat segmen ini supaya jangan ada di kalangan B40 dan miskin tegar ini yang menjadi mangsa kepada keadaan. Mereka harus terus hidup. Post-COVID menyaksikan ekonomi lembab dan tahun ini satu dunia memperakui akan berlakunya kemaslahatan ekonomi dan sekarang ada fenomena bumi jauh daripada matahari yang saya telah ditaklimatkan mungkin yield ataupun hasil
bahan-bahan makanan satu dunia akan merosot. Jadi segmen bawah inilah yang kita santuni. Maka dengan sebab itu inisiatif rahmah kasih sayang telah diperkenalkan oleh KPDN. Kami berusaha bersungguh-sungguh dengan mengadakan sesi lebar urus terutama dengan pemain-pemain industri, hypermarket dan juga kumpulan-kumpulan masyarakat yang mampu untuk membantu menjayakan program rahmah ini. Jadi di atas inisiatif rahmah ini ada payung rahmah yang merupakan tunggak kepada program ini. Di bawahnya ada bakul rahmah, kemudian kita ada jualan rahmah, kita ada package rahmah, kita ada kafe rahmah dan kita juga ada menu rahmah yang kita sasarkan pada golongan tegar miskin dahulu. Jadi dalam masa 6 bulan ini, inilah fokus kementerian supaya mereka ini dapat disantuni kerana bila ekonomi ini tidak begitu pantas untuk tumbuh untuk tahun ini, di samping golongan yang mampu boleh terus memberikan purchasing power mereka untuk ekonomi tempatan, tetapi golongan bawah inilah yang menjadi fokus. Misalnya esok saya akan melancarkan dengan pemainasi makanan menu rahmah yang harganya bawah RM5. Ada sepinggan nasi, ada seketul ayam ataupun ikan dengan sedikit sayur yang telah mendapat sambutan yang begitu positif. Rangkaian kedai mamak yang ada 12,000 cawangan seluruh negara, Persatuan Tom Yum yang ada 500 outlets di sekitar Lembah Kelang. Di mana lokasi pengenalan untuk menu rahmah? Besok akan kita adakan di Pasaraya Maidin, Subang Jaya. Jadi kita lancarkan besok. Jadi kumpulan ini yang sangat memerlukan ini, paling tidak pun makan tengah hari sehingga malam Tom Yum mereka akan dapat menu ini untuk mereka mengisi perut mereka. Di samping kita tidak pernah menyentuh menu-menu lain yang mampu dibeli oleh kumpulan yang mampu. Jadi kedai makan ini juga akan mendapat lebihan rezeki. Kerana kalau lebih banyak volume yang datang, mereka boleh juga mengaku keuntungan. Tapi apa yang menariknya adalah mereka pun mengatakan insya-Allah bila kita tolong orang miskin, Allah akan bantu lagi berganda-ganda. Jadi ini satu konsep rahmah yang sedang kita beritahu pada rakyat Malaysia. Ini sumbangan kecil dahulu Kementerian KPDN ini untuk menyantuni golongan yang tidak boleh sama sekali kita lupakan. Di samping kita akan menggalakkan lagi perdagangan dalam negeri, facilitate, kita mudahkan perniagaan, kita akan pendekkan birokrasi, kita akan galakkan pelaburan tempatan untuk terus bergiat memacu ekonomi tempatan ke arah meningkatkan KDNK kita. Itu memerlukan banyak stakeholder yang akan terlibat secara langsung dan juga tidak langsung. Sebentar tadi Datuk Seri mengatakan berkenaan inisiatif rahmah yang akan disegerakan. Dalam tempoh 6 bulan akan dilihat bagaimanakah tujuan inisiatif rahmah ini akan menyantuni golongan sasar. Saya kira perkara itu amat mudah untuk dilancarkan secara verbal ataupun pemahaman secara retoriknya. Tetapi apa yang dituntut oleh masyarakat pada ketika ini bagaimana pelaksanaannya itu secara fizikal dan pelaksanaan itu secara infra. Jadi apa mungkin janji daripada pihak kementerian dalam masa mendatang ini, khususnya menjelang bulan Ramadan dan juga perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga beberapa perayaan lain, ia dapat disegerakan dan juga dapat menjadikan modus operandi ini berjalan seperti yang diharapkan, Datuk Seri? Saya yakin dia bukan retorik. Bila kami di KDN, di KPDN ini membuat melancarkan pemikiran ini, dia doable. Dia boleh dibuat dan dia boleh diprogramkan. Contohnya, bila kita membuat lebar urus dengan beberapa syarikat pemain industri hypermarket, ada 12 barangan yang mengikut kajian contohnya EconSafe.
12 inilah yang akan masuk dalam bakul golongan B40. Kalau mereka masuk membeli belah, ini yang dulu masuk. Apa dia? Dia akan ambil beras, dia akan ambil biskut, dia akan ambil sabun basuh, dia akan ambil pampers untuk anak dia, dia akan beli susu yang diminum oleh anak dia. 12 barangan itu tadi dengan harga rahmah yang dia telah sambut seruan kementerian, dia telah turunkan 1,000 barangan di EconSave daripada 3% sehingga 30%. Okey. It's practical. Dia bukan ilusi, bukan retorik. Practical, saya lancarkan. Jadi, seorang makcik yang masuk ke dalam kedai itu, membeli 12 barangan itu, dengan penjimatan itu, saya dah kira petang tadi, dia akan jimat RM24.44. Okey. Jika dia membeli di tempat yang lain, ataupun dia tidak pergi ke jualan rahmah ini. Bagi orang B40, satu kali belanja, dia boleh jimat RM20.44 itu satu yang bagi saya sangat besar artinya dalam kehidupan dia. Sebab dia adalah golongan B40. Dan ada yang lebih rendah pada itu adalah golongan miskin tegar, yang mereka sangat perlu kepada barangan asas ini. Sebab itu saya yakin ini bukan retorik. Macam menu ramah tadi, dia mendapat sambutan. Kafe Rahmah yang akan kami KDN lancarkan di 20 IPTA, Universiti Tempatan di sekitar Lembah Kelang. Kafe Ramah ini pula menawarkan makan tengah hari percuma kepada pelajar-pelajar asnaf, dan menawarkan pula diskaun sehingga 50% untuk sarapan pagi dan juga makan malam. Dia praktikal. Dan saya pagi tadi mengadakan libat urus dengan pihak MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga ditanduri syarikat yang mengusahakan program ini. Jadi hasil zakat itu MAWIP sebahagiannya berikan kepada syarikat ini untuk siswa kita yang memang ada di kalangan mereka ini yang memang asnaf dan memerlukan bantuan di pihak kerajaan. Pakej ramah, iaitu ada 10 barang yang kita akan minta supaya players industri makanan ini boleh jual kepada B40 dengan harga yang sampai 30%. Lokasi akan lebih meluas, Datuk Seri. Macam EconSave di Melaka ada 91 outlet seluruh negara. Macam engagement yang kami buat dengan 99 Speed Mart. Mereka ada 2,100 outlet satu negara. Jadi akses untuk mereka mendapatkan bekalan ini bagi kita santuni golongan ini adalah sangat mudah. Jadi sebab itu saya dan kementerian hari ini menjadi lebih yakin, lebih banyak libat urus ini boleh kita lakukan demi rakyat yang susah ini, lebih ramai yang akan tampil untuk membantu. Dan dalam kita mendepani kos sara hidup ini. Jadi kumpulan inilah yang kita santuni dulu dalam 6 bulan action plan KPDN. Kemudian baru nanti kita akan pergi kepada segmen-segmen yang lain untuk kita rancakkan lagi ekonomi tempatan kita. Itu juga selari dengan mesyuarat nakol yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri. Ya, sebab itu saya akui bila kita mendepani kos sara hidup ini, KPDN tidak boleh bergerak berseorangan. Sebab itu nakol itu jawatankuasa kabinet mengenai kos sara itu ada 11 kementerian yang bergabung, kepakaran, pegawai, dan ada 6 pillars, 6 trust yang mesti kita selesaikan, iaitulah makanan, pendidikan, perumahan, kesihatan, utilities, bekalan air dan elektrik, dan juga yang akhir sekali adalah pendidikan. Jadi 6 pillars inilah yang NACOL mengambil tanggungjawab, dan KPDN diamanahkan sebagai sekretariat. Dan sudah barang pasti tadi tengah hari sebelum saya meninggalkan pejabat,
kita pun mengadakan satu lagi libat urus. Hampir 2 jam. Tadi kita memperhalusi tentang apa dia program-program quick wins. Benda-benda yang cepat, yang berimpak tinggi, yang boleh kita berikan kepada rakyat pada hari ini untuk membantu mereka menepani kos sara hidup. Sepertinya Rahmah itu. Satunya yang telah kita usahakan adalah konsep inisiatif Rahmah itu. Okey, baik Datuk Seri, kita akan perincikan lebih lagi apakah antara inisiatif dan juga usaha bukan sahaja dari pihak kementerian tetapi juga agensi-agensi yang bernaung di bawah kementerian terlibat dalam memastikan isu berkenaan kos sara hidup ini akan menjadi kompetitif, adil dan juga mampu milik, khususnya untuk masyarakat di peringkat akar umbi dan juga untuk aspek konsumerisme ataupun kepenggunaan. Kita akan berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Apakah kita harus izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan, tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat? Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega, tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah rana. Maka elok kita gunakan pendekatan paradigma yang menetapkan bahawa keadilan ini bagi semua rakyat. Kita akan terus dengan pembangunan kalau perlu projek mega atau projek besar, tetapi jangan kita remeh dan abaikan nasib dan kedudukan golongan hidup. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Saksikan siaran langsung Istiadat Menghadap dan Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan 2023 yang akan disahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah pada Rabu 1 Februari 2023 pukul 9.50 pagi hanya di TV1 saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Sudah pasti menjadi sejarah di mana pengiktirafan daripada Blok Borneo, Sarawak dan Sabah pertama menjadi timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri 2 diwujudkan bagi mengimbangi pembangunan wilayah. Saya akan memikul, menggalas dengan penuh tanggungjawab. Dengan gandingan portfolio kemajuan sektor agro-komoditi, 2 aspek strategi negara dibincangkan serentak. Naratif khas bersama Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Pada 1 Februari 9 malam di TV1 dan Berita Apian. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi
yang lebih meyakinkan. Kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bersua kembali dalam naratif khas pada malam ini mengharmonikan ekonomi negara. Ya, apa yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan konsep madani. Sudah pasti ia juga berkolerasi dengan inisiatif Rahmah dan juga konsep mendaya. Dalam perihal kita melihat isu ini diterjemahkan, malah diberikan suluhan kepada isu kos sara hidup dan juga kepunaan. Yang Berhormat Datuk Seri, tadi kita berbincang berkenaan bagaimana inisiatif Rahmah itu akan dapat diasimilasikan dalam pelbagai keperluan, bukan saja di golongan B40, M40, malah golongan di peringkat dasar. Tetapi apabila kita bercerita berkenaan tentang kitaran ekonomi kepenggunaan ini, kita tidak boleh menafikan bahawasanya ia melibatkan banyak peringkat yang menjadi simbiosis kitaran antara satu sama lain. Daripada raw material, perbekalan, transportation ataupun pengangkutan dan jugalah kepada overhead dan penghasilan barangan akhirnya. Jadi bagaimana intervensi kerajaan dalam mana-mana peringkat itu boleh dan mampu berjaya untuk sekurang-kurangnya menjadikan harga barangan itu adil dan juga kompetitif, Datuk Seri? Dalam mana-mana teori ekonomi yang kita belajarlah, selagi kita tidak menganut fahaman komunis. Komunis dia mudah, dia lain, dia kerajaan berniaga, dia beli barang dan dia jual balik pada rakyat. Tapi sistem yang sedia ada ini kita free market. Itu yang kita terima sedia ada. Tetapi boleh kita selitkan di situ tentang konsep madani, bagaimana Islam itu menjadi the third path, jalan ketiga yang merahmahkan, yang mendamaikan, yang memberikan solusi kepada bagaimana pihak yang kaya memberikan sebahagian harta mereka kepada golongan bawahan, sama dalam konsep zakat atau sedekah. Ini yang cuba sebolehnya kami di KPDN ini membawa konsep ini, ya. Dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mengangkat dan memertabatkan konsep Rahmah itu. Sehingga beliau telah memberikan arahan semua program kerajaan perpaduan yang menyantuni masyarakat ini dijenamakan sebagai program Rahmah. Baik. Itu satu pengiktirafan yang saya sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri. Dan konsep madani yang dibawa itu dengan konsep Rahmah itu boleh disinergikan dalam kita membawa aspirasi itu. Berbalik pada persoalan tadi itu, bagaimana intervensi kerajaan dalam pasaran market forces ini. Sememangnya kerajaan kalau boleh konsepnya kita kurang campur tangan. Kecuali berlakunya sebab itu ada akta tentang profiteering, pencatutan. MyCC, satu agensi dalam KPDN yang memantau perkara ini. Kamu boleh berniaga, kita facilitate, kamu boleh menjadi billionaire, tapi jangan kamu ambil kesempatan daripada rakyat yang susah. Jadi ini itu intervensi kerajaan untuk kita melihat perkara itu. Untuk menyenangkan rakyat dalam 5 musim perayaan sebagai contoh, Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Christmas, Deepavali, Hari Gawai, kemudian Pesta Keamatan, kita perkenalkan skim harga maksimum. Ini untuk apa? Untuk kita santuni rakyat. Biarlah dalam hari-hari kebesaran ini rakyat bergembira dengan sentuhan kerajaan. Tapi jangan lama sangat kita sekat harga itu. Mungkin seminggu. Kalau Christmas yang pendek itu 3 hari. Baru-baru ini kita buat untuk Tahun Baru Cina 1 minggu sebelum, 1 hari dan 7 hari kemudian. Ini cara kerajaan berpakatlah, ya. Kita engage dengan industri
dengan supaya mereka pun boleh rasa lega, mereka pun nak contribute juga sebahagian daripada kekayaan mereka kepada rakyat, tapi kerajaan mengawal jangan lama sangat. Jadi market itu boleh terus tumbuh sebagaimana biasa secara natural. Jadi ini cara kerajaan untuk kita orang kata macam mana kita tidak membiarkan segala-galanya mengikut harga pasaran. Kerana kadang-kadang kalau harga pasaran itu dilihat pada ketika itu akan memberikan beban kepada rakyat, maka kerajaan bersegera untuk mengadakan libat urus dengan pemain industri. Contohnya, bila harga simen pada sekarang ini agak mahal, kita panggil, KPDN panggil dan kita adakan sesi libat urus dan mereka akan mengeluarkan hujah mereka. Kita pun kepakaran pegawai kita pun memberikan hujah kita. Apa akhirnya? Paling tidak pun kalau tak dapat semua, kita akan dapat apa yang kita mahu. Tapi Datuk Seri, bercakap harga ini dia tidak boleh dielakkan kerana ia bersifat global. Jadi apa mungkin di market forces? Dia supply lah. Ini teori asas lah. Supply and demand. Jadi supply chain itu, rantaian bekalan itu tidak boleh kita ganggu. Kalau dia ganggu, dia akan merosakkan ekosistem ekonomi. Jadi macam engagement kami dengan syarikat simen itu, akhirnya dia bersetuju untuk memberikan kota 1 juta tan simen untuk projek rumah rakyat kos rendah dan sederhana. Jadi kerajaan dapat berikan sebahagian itu kepada rakyat. Jadi rumah ini untuk rumah rakyat kos rendah dan sederhana. Itu cara yang disebut tadi, macam mana kita, namanya lah intervention. Macam bukan nak ganggu, tapi kerajaan harus bertanggungjawab bila harga itu terlalu tinggi. Tapi apa yang boleh kita bincang adalah sebahagiannya kamu mesti beri juga kepada golongan yang berpendapatan rendah. Yang tadi saya sebut tadi, jangan lupa M40. Kerana isu M40 ini tidaklah sangat pada bread and butter. Mereka bukan golongan yang kais bagi makan pagi. Mereka masih pembayar cukai. Tetapi isu yang KPDN fokus hari ini adalah antara isu perumahan, mampu milik oleh golongan M40 ini. Ia adalah win-win situation. Win-win. Yalah. Kalau tak semua pun kita dapat sebahagian itu yang mereka sumbang balik kepada rakyat. Jadi ini adalah antara cara kerajaan yang perpaduan hari ini untuk menyantuni semua golongan yang ada dalam negara kita. Datuk Seri, dalam sesi pada malam ini saya harus berterus terang dalam menyampaikan mungkin suara dan juga aduan daripada pihak masyarakat dan juga pengguna, kerana masih lagi terdapat aduan berkenaan tentang perbekalan dan juga harga telur grade A di pasaran dan juga di pasaraya. Dan yang kedua berkenaan tentang minyak paket bersubsidi yang ada setengahnya masih sukar untuk didapati dan juga sudah kehabisan di penyedia-penyedia perkhidmatan dan juga penjual. Apa mungkin libat urus dan juga pemerhatian oleh pihak Kementerian pada ketika ini, Datuk Seri? Tentang telur itu harus ditanya kepada kementerian di sebelah saya lah, Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Walau macam mana pun kami berdua ini macam apa? Macam isi dengan kuku lah. Abang Mat, jadi Menteri Pertanian, dia menjaga upstream, saya menjaga downstream. Bekalan ini kalau mengikut sumber yang kita membuat, pegawai membuat engagement, insya-Allah dalam masa 2-3 bulan lagi isu bekalan telur ni akan dapat kita selesaikan. Kerana kita sebenarnya SSL kita, kecukupan telur ini sebenarnya kalau tak ada gangguan masa Covid dan gangguan bekalan supply chain itu, kita 112%. Sebelum Hari Raya Aidilfitri boleh dijamin cukup? Mengikut info daripada pihak MAFS, ya insya-Allah
hampir cukup menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Okey. Baik, saya jawab tentang minyak bersubsidi. Okey. Dan saya telah banyak kali memberikan fokus tentang perkara ini dan mengingatkan pegawai berkuasa mesti betul-betul serius mendepani isu ini. Jangan berlaku penyeludupan, ketirisan. Ada yang dapat minyak paket itu mereka repacking balik dalam botol untuk mendapat keuntungan. Dan 3 hari lepas telah ada satu tangkapan besar-besaran di Pulau Pinang. Jadi saya ucap syabas kepada pihak penguasa yang serius dalam membuat pemerhatian terhadap isu minyak masa ini. Pengguna mengadu Datuk Seri kerana penjualan bagi minyak paket bersubsidi itu adalah untuk isi rumah, tetapi masih ada peniaga-peniaga restoran khususnya yang mengambil kesempatan untuk membeli minyak paket bersubsidi. Pemerhatian dan penguatkuasaan undang-undangnya di mana, Datuk Seri? Begini, bila sebagai anggota Kabinet Kerajaan Perpaduan, kita kena melihat secara holistik. Baik, betul, targetnya, sasarannya adalah golongan B40, isi rumah. Tapi yang goreng pisang, yang jual cekodok, yang buka warung tepi jalan, bagai cendawan yang tumbuh selepas COVID, mereka bukan B40 ke? Mereka juga susah. Jadi saya harus membuat suatu perhitungan yang cermat supaya golongan ini juga disantuni. Tapi saya pun faham, kalau satu isi rumah membeli, dia beli 2 paket. Satu paket, dia tahan seminggu. Tapi bagi yang bekerja, membuka warung, menjual goreng pisang, gerai-gerai mereka pakai sampai 5, 10 hingga 20 paket sehari pun ada. Jadi bagaimana kita harus menyantuni juga golongan ini. Jadi pastinya 60,000 tan sebulan yang diperuntukkan, yang dibekalkan, kuota yang dibekalkan kepada KPDN itu, ini yang menjadi tanggungjawab KPDN untuk pastikan jangan ada ketirisan, jangan ada kebocoran. Sekiranya dapat dikawal dengan baik, saya yakin golongan yang berniaga di gerai, menjual goreng pisang ini juga boleh membeli. Walaupun tujuan asalnya untuk isi rumah, bukan mereka. Tapi budi bicara kementerian harus juga menerima mereka adalah golongan B40 yang juga perlu hidup setiap hari untuk menyara keluarga mereka. Jadi saya nak sebut di sini bahawa isu minyak subsidi ini tidak lagi sampai ke tahap krisis. Dia ada di pasaran dalam negara kita. Cuma sekiranya saya ingatkan berlakunya di tempat-tempat tertentu dan pada masa-masa tertentu. Buatlah aduan segera. Ada easy aduan, yang apps yang boleh dilaporkan, ataupun boleh direct telefon kepada saya sendiri ataupun kepada penguatkuasa. Kalau sampai kepada saya, KSU dan penguatkuasa, tak sampai seminit, saya akan terus, atau KSU dan pegawai penguatkuasa akan terus melaporkan perkara itu. Kalau berlaku di Jerantut, semalam saya selesaikan di Pasir Putih, sebelum ini di Kota Tinggi, on the spot. Sekarang, masa itu juga, kita akan minta pegawai pergi cek, dia akan trace siapa pengedar, retailers yang kita berikan kota, dan insya-Allah dalam masa beberapa jam bekalan itu akan sampai. Kalau seminit tu tak sempat bayar kat kaunter tu, Datuk Seri. Itulah tapi apapun kita. Itu mungkin satu inisiatif dan juga gambaran yang dilakukan oleh pihak kementerian, berfokus dan juga progresif dan juga agresif dalam menangani isu ini. Datuk Seri, kita nak berehat seketika dan kita akan lanjutkan perbualan kita dalam Naratif Khas pada malam ini. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah, lepas tu dia viral kan. Betul-betul nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang
orang macam ni kalau kita biarkan menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Kemuncak pengiktirafan sukan negara. Detik memasyhurkan mereka yang berjasa. Ikutilah Majlis Anugerah Sukan Negara 2021 dibawakan secara langsung kepada anda melalui TV1 31 Januari ini mulai jam 3 petang. Eksklusif hanya di RTM, teman setia anda. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Bersua kembali naratif khas di Berita RTM dan juga di TV1, juga perkongsian di media sosial Berita RTM. Ya, terima kasih kepada mereka yang menghantarkan komen di Facebook Berita RTM. Kami membaca dan juga kami menyantuni setiap komen yang ditulis dan juga dikongsikan bersama dengan anda. Cuma saya nampak di sini banyak yang memberikan komen berkenaan KWSP bersasar. Mohon maaf sekali lagi, fokus perbincangan pada malam ini adalah lebih kepada pihak dasar dan juga dilaksanakan oleh KPDN dan kos sara hidup, dan juga berkenaan KWSP bersasar itu sudah diperjelaskan sebelum ini, ada pro and cons-nya yang memerlukan perbincangan lebih lanjut. Apapun, terima kasih kerana terus setia bersama kami di media sosial Berita RTM. Datuk Seri, seketika tadi kita bercakap berkenaan tentang rahmah dan juga inisiatif dilaksanakan inisiatif skim harga maksimum musim perayaan. Kita juga ingin mengetahui berkenaan tentang kekuatan jentera dan juga anggota penguatkuasa dalam melakukan pemantauan, kerana aspek pemantauan juga amat penting dalam memastikan tiadanya isu sorok bekalan dan sebagainya. Di pihak KPDN dan juga kos sara hidup, apa mungkin gambaran anggota penguatkuasa dikatakan masih tidak mencukupi untuk menangani isu-isu pemantauan, penguatkuasaan dan sebagainya? Izinkan saya, oleh kerana itu disebut dalam... Datuk Seri pun nak menjawab juga, silakan. Saya rasa yang dalam FB saya pun
ada yang approach saya tentang KWSP. Okey. Malam itu juga saya telah berhubung dengan Yang Berhormat Menteri. Okey. Besoknya kami mesyuarat kabinet. Saya faham rakyat yang begitu mungkin terdesak. Itu wang mereka, ya. Kerajaan hanya diamanahkan untuk menjaga wang dalam kumpulan itu untuk hari tua mereka. Dan bila Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat kabinet minggu itu, beliau menyatakan dengan serius ya, bahawa kerajaan sedang berfikir satu kaedah ataupun satu cara untuk membantu golongan ini. Tapi beliau sangat concern kerana betul itu duit mereka, itu duit hasil titik puluh mereka. Tetapi peratusannya itu terlalu besar, yang menyebabkan bawah 10,000 simpanan itu terlalu besar, dan nanti waktu mereka bersara dibimbangi, ia tidak dapat untuk membantu mereka pada waktu itu. Jadi saya jawab sebentar lalu dulu. Itu pendirian pada masa ini oleh Datuk Seri Anwar. Dia akan fikir, kerajaan akan fikir satu pendekatan atau mungkin satu solusi yang akan beliau sendiri umumkan, kerana punca kuasa untuk mengeluarkan wang daripada KWSP itu adalah di bawah Kementerian Keuangan. Itu akan diurus dengan cermat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Masih belum ada keputusan? Belum lagi. Balik kepada soalan tadi itu, kita sekarang ini hanya ada lebih kurang 2,200 orang pegawai penguatkuasa di seluruh negara. Dan bayangkan satu negara ia tidak mencukupi, strength itu tidak mencukupi. Tapi dengan apa yang ada itu, kita telah membuat satu pendekatan yang work smart lah, ya. Kita harus menggunakan apa yang ada untuk memastikan pemantauan kepada isu-isu KPDN ataupun isu-isu harga ini dapat kita maksimalkan. Dan saya faham dengan strength yang sekecil itu untuk membuat pengawalan pada semua outlet, kedai-kedai satu negara itu adalah satu cabaran yang besar. Cuma dengan beberapa pendekatan seperti e-aduan kita, yang mereka boleh akses dengan cepat kepada pihak KPDN, saya harap rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga kerajaan untuk membuat apa saja aduan, komplain kepada pihak KPDN. Dan saya telah menetapkan satu prosedur bahawa kita tidak boleh langsung berlengah apabila menerima aduan itu. Jadi dengan serta-merta saya sebut tadi, saya sendiri pegawai tinggi dan termasuklah penguatkuasa, dengan serta-merta kita akan menyelesaikan isu-isu ini, dan ini penting untuk rakyat dapat paling tidak pun disantuni atas apa juga aduan yang mereka berikan kepada kita. Untuk kita tambah bilangan anggota itu, kita telah kemukakan. Tapi buat masa ini JPA masih belum lagi memberikan jawapannya. Saya faham ini ada isu mengenai dengan ekonomi negara yang belum pulih sepenuhnya. Tapi dengan kapasiti yang ada ini, insya-Allah KPDN akan membuat pendekatan-pendekatan yang lebih bijak, work smart untuk kita mendepani isu cabaran dan segala aduan mengenai harga barang dan penggunaan dalam negara kita. Kita buka perkongsian secara dalam talian di portal media sosial ini, Datuk Seri. Saya suka untuk menggunakan perumpamaan, kalau tiada angin bertiup, masakan pokok bergoyang. Kalau perkara ini sedang, akan dan sudah diselesaikan, masakan masih ramai lagi masyarakat dan juga rakyat yang berbunyi ataupun mengatakan komen-komen yang ingin kesegeraan dalam pelaksanaan dan juga membantu meringankan beban masyarakat. Jadi bagaimana menggambarkan tentang potensi dan juga prestasi yang dilakukan oleh bukan saja pimpinan kerajaan pada ketika ini, tetapi apa jua progres yang dilakukan itu, apakah ia menuju ke arah satu progres yang positif, Datuk Seri?
Cuba kita lihat tentang isu. Mungkin rakyat mengatakan ini politik. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang kestabilan politik, stability, sekarang kita menyediakan. Kita telah kemukakan kepada rakyat satu kerajaan perpaduan yang stabil. Apa kesan jangka pendek? Paling tidak pun akuilah ringgit kita semakin mengukuh. Ringgit kita sekarang tak silap 4.25 begitu, ya, dibandingkan dengan 4.5, pernah jatuh pada 4.7. Baik. Itu bukan disebabkan dolar Amerika yang merosot. Itu disebabkan oleh dia ada kedua-dua faktor lah. Maknanya kita punya keyakinan terhadap kerajaan kita, dan juga apa yang dikatakan perkembangan ekonomi kita di peringkat lokal itu juga, dan juga keyakinan bila lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia dan juga ke Brunei dan sekarang ke Singapura, ya, itu adalah suatu medan di mana meningkatkan confidence negara dunia terhadap negara kita. Jadi dengan duit kita yang mengukuh itu, saya beri contoh, kita masih bergantung import dengan bahan makanan hampir 50 bilion setahun. BOT kita masih melebar setinggi itu. Kalau kita beli makanan binatang, makanan ayam, dedak dan juga jagung dan soya untuk kita jadikan makanan haiwan yang ada pada hari ini. Dengan kukuhnya duit kita pada hari ini, kalau 10 ribu dolar yang kita beli, banyak mana yang kita boleh jimat dengan ringgit kita mengukuh yang ada pada hari ini. Itu kesan langsung daripada bila kita dapat kukuhkan ringgit kita. Itu menunjukkan bahawa bila kita mendapat sesuatu keyakinan dalaman kita dan juga di mata dunia, maka dia membantu negara kita untuk berlari lebih pantas ke arah kita memulihkan ekonomi dalam negara kita. Itu contoh yang dekatlah yang boleh saya berikan. Kemudian kita melihat ekonomi tempatan kita. Maknanya lagi segi pelancongan tempatan kita, tidak cukup. Tempat-tempat destinasi pelancongan dalam negara kita, musim cuti sekolah yang ada pada hari ini, bilangan kenderaan yang membanjiri lebuh raya kita, kita lihat pada hari ini. Dan lihat, saya dah sebut tadi, kalau kita pergi ke premis makanan yang agak high end, yang harganya begitu tinggi, penuh. Makan tengah hari di mall, di tingkat 5 di Sunway, penuh. Warung-warung juga penuh. Jadi itu menunjukkan ekonomi tempatan kita bertumbuh dengan begitu pantas. Apa semudah itu menggambarkan situasi ekonomi? Ya, sebab purchasing power. Maknanya rakyat dengan duit yang ada mereka berbelanja. Jadi ini merupakan signal peringkat awal, walaupun baru, ya. Saya pun tak nak bercakap begitu sombong dan angkuh. Kita baru sebulan 3 minggu dalam pejabat, tetapi itulah yang sedang berlaku dalam negara kita ini, dengan kita memastikan Kementerian KPDN yang khusus menjaga tentang perdagangan dalam negeri ini untuk kita menyumbang kepada meningkatnya KDNK kita. Di samping rakyat boleh melihat bagaimana Menteri MITI dalam interviewnya di Davos yang semakin yakin untuk melihat potensi negara Eropah untuk datang kembali ke dalam negara kita. Itu bukan sekadar janji, ya, Datuk? Tidak, saya rasa. Itu bergantung kepada keyakinan mereka. Siapa pun menjadi pelabur yang multi-billionaire pun nak datang ke Malaysia, mesti ada satu keyakinan. Ya, dan juga kita melihat bagaimana perancangan-perancangan yang sedang dibuat oleh Menteri Ekonomi dan juga keberhasilan lawatan Menteri ke luar negara baru-baru ini. Ya, insya-Allah. Kita akan lanjutkan seketika perbincangan kita untuk kita menutup naratif khas seketika nanti. Kita akan berjeda seketika.
Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Ini sudah pasti menjadi sejarah di mana pengiktirafan daripada Blok Borneo, Sarawak dan Sabah pertama menjadi timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri 2 diwujudkan bagi mengimbangi pembangunan wilayah. Saya akan memikul, menggalas dengan penuh tanggungjawab. Dengan gandingan portfolio kemajuan sektor agro-komoditi, dua aspek strategik negara dibincangkan serentak. Naratif khas bersama Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Pada 1 Februari 9 malam di TV1 dan Berita RTM. Terima kasih masih lagi setia bersama kami Naratif Khas pada malam ini di TV1 Berita RTM, perkongsian secara dalam talian RTM Klik dan juga di portal media sosial Berita RTM dan juga di TV1. Terima kasih segala komen anda. InsyaAllah kita baca, kita santuni dan kita ajukan persoalan kepada Datuk Seri. Untuk kita menutup pada malam ini, Datuk Seri, menjelang bajet 2023 yang akan dibentangkan semula oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan yang juga merupakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Isu berkenaan M40 trap, ya, dan juga isu memperkasakan IKS banyak dibincangkan. Yang mungkin tiada kesudahan tetapi perlu disegerakan supaya bajet 2023 juga memberi tumpuan kepada menyegerakan usaha-usaha ke arah golongan ini, Datuk Seri. Jelas dalam banyak ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri, dia sebut jangan hanya ada pencakar langit di KL ini, jangan hanya menyantuni golongan atasan, tapi gerai-gerai yang kecil, premis perniagaan yang tidak sempurna itu harus diperhatikan. Maka di BKL, Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, termasuk KDN sendiri, kita sebab di bawah saya itu ada franchise yang boleh kita optimumkan, ya. Jadi kalau itu seruannya, maka saya yakin bajet yang akan dibentang itu berfokus. Di samping pertumbuhan ekonomi bagi kumpulan yang telah berjaya itu harus dikekalkan, jangan diganggu. Tetapi perusahaan IKS ini harus diberikan perhatian. Saya nak sebut, ya, kenapa peniaga Tom Yam paling awal bersetuju untuk menu rahmah ini.
Okey. Kenapa? Sebab mereka sewa mereka tidak tinggi. Kedai mamak atau premier lain tu mereka terpaksa menyewa bangunan-bangunan yang mungkin puluhan ribu sewanya setiap bulan. Tapi bagi Tom Yam, mereka hanya menyewa-nyewa di gerai-gerai kecil. Ya. Sebab itulah kalau kita boleh perelokkan bagi satu wajah baru bagi warung-warung, ya, kedai-kedai kecil di bandar ini, mereka adalah segmen kedai-kedai yang menjual makanan yang rakyat mampu beli, affordable price. Sebab itu bagi saya antara sentuhan yang paling penting oleh Kerajaan Perpaduan ini adalah dalam bajet ini adalah kita tolong betul-betul dengan segala geran, mungkin insentif kepada golongan IKS ini. Sebab mereka lah yang dengan cepat boleh membantu gerai yang cantik, ya, yang bersih, yang boleh attract pelancong dalam negeri, luar negara, dengan menu yang yang lazat, dan mereka juga boleh pula memberikan balik dengan menu rahmah dan seumpamanya. Jadi IKS ini harus memang menjadi tumpuan kerajaan dalam bajet ini. Di samping saya sangat concern, ya, walaupun ada yang marah, saya faham M40 ini kami bayar cukai, tapi kerajaan mungkin lupa segala-segala pemberian bantuan yang tak layak kepada B40. Tapi saya faham 5,000 gaji M40 di Kuala Lumpur dengan satu anak, walaupun 5,000 tapi ada 6 anak. Itu harus dilihat dengan cermat. Jadi insya-Allah Kerajaan Perpaduan dengan bajet ini saya rasa akan lebih berfokus, dan saya nampak iltizam Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dialah dia yang akan draft bajet yang ada pada kali ini, dan beliau ucap banyak kali supaya jangan lupa menyentuh golongan bawahan ini. Jadi KPDN akan menyambut seruan itu dengan kita akan memperbanyakkan program-program kita yang lebih menyantuni golongan bawah ini dalam jangka pendek kita. Tentang pelan jangka sederhana, pelan jangka panjang, itu perbincangan dengan Kementerian Ekonomi, Kewangan, MITI, itu lebih tertumpu nanti untuk kita selesaikan secara jangka pendek dan jangka panjang. Pembukaan Parlimen nanti saya kira kos sara hidup akan dibincangkan dan dibahaskan dengan lebih rancak. Saya rasa ada soalan-soalan nanti di Parlimen yang akan menjurus. Saya akan jawab dengan penuh tanggungjawab, dan saya harap dengan peluang yang ada ini, saya harap dengan bermula dengan inisiatif Rahmah, Payung Rahmah ini, kami akan bergerak lebih pantas untuk kita menyantuni rakyat. Membangun bersama Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Terima kasih kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, kini dikenali sebagai KPDN. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan bersua lagi. Terima kasih juga kepada pihak Kementerian. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan komen-komen yang mungkin tidak berkesempatan untuk kita ajukan persoalan atau yang tidak berkesempatan untuk kita baca. Sama-sama kita nantikan untuk episod dan juga perincian yang seterusnya di Naratif Khas, insyaAllah. Terima kasih. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.